Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar murid-murid? Diharapkan semua murid dalam keadaan sihat sejahtera. Saya, Cikgu Afan akan mengajar kalian subjek Bahasa Melayu yang bertajuk Pilihan Bijak. Untuk pengetahuan murid-murid, tajuk Pilihan Bijak ini terdapat pada muka surat 163 dalam buku teks Bahasa Melayu tahun 6. Diharapkan semua murid sudah pun bersedia untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Standard pembelajaran pada hari ini iaitu 2.4.3 membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat untuk membuat keputusan dengan memberikan alasan. Objektif pembelajaran pada hari ini iaitu pada akhir pembelajaran dan pemudahcaraan, murid akan dapat membaca dan menjelaskan 3 maklumat yang tersurat dan tersirat mengenai kaedah penanaman padi untuk membuat keputusan terbaik dengan memberikan alasan. Kedua, menulis sebuah ulasan tentang bahan bukan sastera mengenai kaedah penanaman padi dengan menggunakan ayat yang gramatis. Kriteria kejayaan pada hari ini iaitu murid berjaya membaca dan menjelaskan 3 maklumat yang tersurat dan tersirat mengenai kaedah penanaman padi untuk membuat keputusan terbaik dengan memberikan alasan. Kedua, murid berjaya menulis sebuah ulasan tentang bahan bukan sastera mengenai kaedah penanaman padi dengan menggunakan ayat yang gramatis. Tahukah murid-murid mengenai langkah-langkah penanaman padi? Ya, tentu ada murid-murid yang mengetahui langkah-langkah ataupun cara-cara penanaman padi. Di sini Cikgu Afan ingin berkongsikan mengenai langkah-langkah penanaman padi yang sepatutnya dilakukan oleh para pesawah. Iaitu kita lihat gambar yang pertama menunjukkan pesawah sedang membajak sawah padi dengan menggunakan mesin pembajak. Ya, pastinya pada zaman dahulu tidak ada penggunaan teknologi yang moden dan canggih kerana mereka menggunakan kerbau untuk membajak sawah padi. Sungguh bersyukur dan sungguh bertuah para pesawah pada hari ini kerana adanya mesin pembajak untuk memudahkan proses pembajakan sawah padi di situ. Seterusnya, gambar kedua menunjukkan benih padi yang berkualiti yang perlu dipilih oleh para pesawah supaya dapat menghasilkan padi yang berkualiti. Seterusnya, benih padi perlu disemai di tapak semaian yang bersesuaian supaya memastikan benih padi tersebut bercambah dan memudahkan proses percambahan padi di situ. Seterusnya, aktiviti menabur baja supaya padi dapat hidup subur dan pastinya padi mendapat nutrien yang secukupnya. Seterusnya, gambar di situ menunjukkan pesawah sedang meracun rumpai. Pastinya tujuan aktiviti meracun rumpai ini adalah untuk menghapuskan makhluk perosak. Salah satunya murid dapat lihat di situlah adanya siput gondang emas yang memakan padi di situ dan menyebabkan padi mati dan rosaklah. Seterusnya yang terakhirlah di situ. Apabila padi sudah pun masak, aktiviti penuaian padi dengan menggunakan mesin padi. Diharapkan murid-murid dapatlah
memahami maklumat ini dengan sebaiknya. Baiklah murid-murid, mari kita membaca maklumat mengenai kaedah penanaman padi yang terbaik dengan sebutan dan intonasi yang betul. Ruben dan ayahnya, Encik Anand, hendak menanam padi secara besar-besaran di petak sawah pusaka. Mereka melayari internet untuk mencari maklumat tentang kaedah penanaman yang terbaik. Baiklah murid-murid, di sini dapatlah kita fahami bahawa Encik Anand iaitu ayah kepada Ruben mahu menanam padi secara besar-besaran. Sebelum beliau menanam padi, beliau telah pun mencari maklumat mengenai cara penanaman padi di internet. Oleh itu di sini sudah pun ditunjukkan mengenai cara-cara ataupun kaedah yang bersesuaian mengenai penanaman padi. Oleh itu, kita membacanya bersama-sama ya murid-murid. Yang pertama, tanaman secara tabur terus. Pesawah boleh menabur benih padi yang telah bercambah pada petak-petak yang berair ataupun kering. Alur perlu dibuat pada petak-petak itu agar benih padi tidak dihanyutkan air. Bagi penanaman tabur kering pula, biji benih pracambah ditabur di kawasan sawah kering selepas penyediaan tanah. Kedua pula, tabur basah. Pesawah hendaklah memilih benih yang terbaik untuk direndam selama 24 jam. Kemudian, benih itu ditoskan selama 48 jam untuk memudahkan percambahan. Benih pracambah ditabur di tapak semayan khas. Seterusnya, semayan dibiar bercambah antara 2 hingga 3 hari. Kemudian, semayan itu dipindahkan ke rak takungan untuk direndam dan dijaga selama 15 hari. Selepas itu, semayan diubah dengan jentera penanaman ke petak sawah yang telah disediakan. Selepas selesai menanam, air di sawah itu akan dinaikkan ke paras 2,5 hingga 5 cm. Seterusnya, kita lihat kaedah yang ketiga iaitu SRI ataupun nama penuhnya System of Rice Intensification. Okey, murid-murid, kita lihat penerangan mengenai kaedah tersebut. Petani juga boleh menggunakan kaedah SRI. Mengikut kaedah ini, anak padi yang berusia 8 hingga 12 hari yang mempunyai 2 helai daun dipindahkan ke sawah. Petani akan membuat penanda untuk menanam anak benih. Anak benih itu akan ditanam berbentuk kotak. Petani akan menanam satu sahaja anak benih bagi setiap penanda. Selepas itu, kawasan sawah tersebut dibiarkan selama 45 hari. Air di dalam sawah pula akan dinaikkan ke paras 2,5 hingga 5 cm selama 90 hari. Sumber Jabatan Pertanian. Murid-murid, mari kita menjelaskan maklumat tersurat dan tersirat mengenai kaedah penanaman padi secara tabur terus. Sebelum kita membaca maklumat kaedah penanaman padi secara tabur terus, eloklah kita membaca dan mengujarkan dialog berdasarkan watak Encik Anand dan juga Ruben di atas itu. Ruben, kalau kamu sebagai pesawah, kaedah manakah yang menjadi pilihan kamu? Jadi Ruben pun menjawab persoalan ayahnya. Kaedah yang menjadi pilihan saya ialah
dot 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 dot. Jadi Cik Anan pun bertanya lagi, "Mengapakah kamu memilih kaedah itu?" Ruben pun menjawab, "Saya memilih kaedah itu kerana dot 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 dot." Berdasarkan ujaran dialog tersebut, Encik Anan ini mahu mendapatkan penerangan mengenai kaedah penanaman padi yang dipilih oleh Ruben. Jadi di sini kita perlu membantu Ruben untuk menyokong ataupun memberikan alasan mengenai kaedah penanaman padi yang dipilihnya. Oleh itu, marilah kita lihat terlebih dahulu kaedah yang pertama, iaitu tanaman secara tabur terus. Kita terus kepada kotak yang berwarna hijau di bawah itu. Di situlah Cikgu Afan sudah membantu murid-murid menjelaskan maklumat tersurat dan tersirat berdasarkan kaedah yang pertama ini, iaitu tanaman secara tabur terus. Oleh itu kita lihat maklumat yang pertama, pesawah boleh menanam padi secara tabur basah dengan membuat alur pada petak sawah supaya benih padi tidak dihanyutkan air. Di sini adanya maklumat tersurat yang diterangkan dengan menggunakan apa murid-murid? Bagus, dengan menggunakan kata hubung pancangan keterangan, iaitu supaya. Dan supaya apa di situ? Supaya benih padi tidak dihanyutkan air. Dan di situ adanya maklumat tersirat. Benih padi tidak dihanyutkan air merupakan idea tersirat. Seterusnya kita lihat maklumat yang kedua. Pesawah boleh menanam padi secara tabur kering dengan menabur biji benih yang sudah bercambah di kawasan sawah kering supaya padi akan cepat membesar. Jadi, di sini adalah maklumat yang kedua. Dan turut diterangkan dengan menggunakan apa murid-murid? Ya, dengan menggunakan kata hubung pancangan keterangan, iaitu supaya. Seterusnya, maklumat tersurat dan tersirat yang ketiga. Pesawah perlu menabur benih yang telah bercambah pada petak-petak yang berair ataupun kering bagi memudahkan proses penanaman padi. Jadi di sini adanya maklumat tersurat dan tersirat. Mudahkan murid-murid. Diharapkan murid-murid dapatlah memahami kaedah yang pertama ini mengenai tanaman secara tabur terus dengan sebaiknya. Seterusnya, mari kita menjelaskan maklumat tersurat dan tersirat mengenai kaedah penanaman padi secara tabur basah. Sebentar tadi kita telah pun membaca maklumat mengenai kaedah penanaman padi secara tabur terus. Sekarang tabur basah caranya. Oleh itu, kita mahu menjelaskan maklumat mengenai tabur basah ini. Jangan risau, Cikgu Afan sudah pun membantu murid-murid untuk menjelaskan maklumat ini dengan menggunakan kata hubung pancangan keterangan, iaitu adanya maklumat tersurat dan tersirat. Oleh itu kita lihat maklumat tersurat dan tersirat yang pertama. Pesawah perlu mengambil masa yang lama semasa merendam dan mengetos benih padi supaya benih padi bercambah dengan mudah. Pastinya di sini dapatlah kita fahami bahawa pesawah perlu mengambil masa yang lama. Berapa lama murid-murid? Ya, jadi di sini 48 jam dan juga 24 jam kan? Terlalu lamalah. Kita mahu memastikan benih padi itu bercambah. Dan di sini adanya penggunaan kata hubung keterangan, iaitu supaya. Seterusnya kita lihat maklumat tersurat dan tersirat yang kedua. Pesawah perlu menunggu sehingga 2 hingga 3 hari bagi proses semaian. Di sini adanya maklumat tersurat dan tersirat. Maklumat tersuratnya, pesawah perlu menunggu sehingga 2 hingga 3 hari. Lama juga ya murid-murid untuk memastikan proses semaian benih padi ini dapat dilakukan dengan baiklah.
Dan di sini adanya penggunaan kata hubung pancangan keterangan iaitu bagi. Dan proses semaian di situ yang telah Cikgu Afan nyatakan di situ merujuk kepada maklumat tersirat. Seterusnya kita lihat maklumat tersurat dan tersirat yang ketiga di sebelahnya iaitu pesawah mesti memindahkan semaian ke rak takungan untuk direndam selama 15 hari. Di sini adanya maklumat tersurat dan tersirat. Maklumat tersuratnya, pesawah mesti memindahkan semaian ke rak takungan. Itulah maklumat tersurat yang pertama. Dan adanya penggunaan kata hubung pancangan keterangan iaitu untuk. Untuk apa? Untuk direndam selama 15 hari. Tujuannya lah di situ kan. Seterusnya, maklumat tersurat dan tersirat yang terakhir. Pesawah hendaklah menyalurkan air ke paras 2.5 hingga 5 cm di kawasan padi tersebut selepas selesai penanamannya agar padi dapat hidup subur. Ya, pastinya pokok padi ini memerlukan air yang secukupnya. Kalau tidak cukup, pastinya pokok padi akan mati. Dan di sini adanya maklumat tersurat dan maklumat tersirat. Maklumat tersuratnya, pesawah hendaklah menyalurkan air ke paras 2.5 hingga 5 cm di kawasan padi tersebut selepas selesai penanamannya. Dan adanya penggunaan kata hubung pancangan keterangan iaitu agar. Agar apa di situ? Ya, di situ adanya maklumat tersirat iaitu padi dapat hidup subur. Diharapkan murid-murid dapatlah memahami kaedah penanaman padi secara tabur basah ini dengan sebaiknya. Akhir sekali, mari kita menjelaskan maklumat tersurat dan tersirat mengenai kaedah penanaman padi SRI ataupun System of Rice Intensification. Baiklah murid-murid, kita mahu menjelaskan maklumat mengenai kaedah yang ketiga pula. Oleh itu kita terus kepada maklumat tersurat dan tersirat yang pertama yang telah Cikgu Afan sudah sediakan di bawah itu dalam kotak berwarna kuning. Jadi di sini kita lihatlah yang pertama. Pesawah mesti memastikan anak padi yang berusia 12 hari mempunyai 2 helai daun untuk dipindahkan ke sawah. Di sini adanya maklumat tersurat dan tersirat. Dan maklumat tersuratnya iaitu pesawah mesti memastikan anak padi yang berusia 12 hari mempunyai 2 helai daun. Itu maklumat tersuratnya. Jadi di sini maklumat tersurat telah pun diterangkan dengan menggunakan kata hubung pancangan keterangan iaitu untuk. Untuk apa? Ya, untuk dipindahkan ke sawah. Maklumat tersiratnya iaitu dipindahkan ke sawah. Seterusnya kita lihat maklumat tersurat dan tersirat yang kedua. Pesawah perlu membuat penanda untuk menanam anak benih dalam bentuk kotak. Di sini adanya maklumat tersurat dan tersirat. Maklumat tersuratnya iaitu pesawah perlu membuat penanda. Itu maklumat tersuratnya. Dan dijelaskan dengan menggunakan kata hubung pancangan keterangan iaitu untuk. Untuk apa? Ya, menanam anak benih dalam bentuk kotak. Itulah maklumat tersiratnya. Mudah kan murid-murid? Seterusnya, maklumat tersurat dan tersirat yang keberapa? Bagus, yang ketiga. Pesawah perlu menanam satu sahaja anak padi mengikut penanda yang ditetapkan supaya anak padi tidak bersaing dengan anak padi yang lain. Di sini adanya maklumat tersurat iaitu pesawah perlu menanam satu sahaja anak padi mengikut penanda yang ditetapkan. Dan maklumat tersurat tersebut dijelaskan dengan menggunakan kata hubung pancangan keterangan iaitu supaya. Supaya apa? Ya, anak padi tidak bersaing dengan anak padi yang lain. Itulah maklumat tersiratnya.
Dan maklumat tersurat dan tersirat yang terakhir, pesawah hendaklah menyalurkan air ke paras 2,5 hingga 5 cm di kawasan padi tersebut selepas selesai penanamannya agar padi dapat hidup subur. Jadi di sini adanya maklumat tersurat, iaitu pesawah hendaklah menyalurkan air ke paras 2,5 hingga 5 cm di kawasan padi tersebut selepas selesai penanamannya. Dan adanya penggunaan kata hubung pancangan keterangan iaitu agar. Agar apa murid-murid? Ya, padi dapat hidup subur. Itulah maklumat tersiratnya. Diharapkan murid-murid dapatlah memahami maklumat mengenai kaedah penanaman padi SRI ataupun System of Rice Intensification dengan sebaiknya. Kini tiba masanya murid perlu tuliskan sebuah ulasan mengenai kaedah penanaman padi dalam buku penulisan. Sila rujuk slide aktiviti 2 tadi untuk mendapatkan maklumat tersurat dan tersirat. Baiklah murid-murid, untuk aktiviti yang ketiga ini sangatlah mudah, iaitu murid perlu menulis sebuah ulasan mengenai keputusan yang dipilih oleh Ruben untuk menanam padi. Oleh itu, Cikgu Afan sudah pun membantu murid-murid menyediakan panduan yang sesuai untuk murid-murid menulis ulasan mengenai keputusan yang dipilih oleh Ruben. Dan jangan risau, segalanya Cikgu Afan sudah pun membantu murid-murid dengan memberikan maklumat tersurat dan tersiratnya dalam slide aktiviti 2 tadi. Oleh itu, kita lihat perenggan yang pertama di sini iaitu P1 merujuk kepada pendahuluan. Sekiranya saya menjadi pesawah, kaedah yang menjadi pilihan saya ialah kaedah. Jadi di sini murid perlu membantu Ruben untuk membuat keputusan terbaik bagi penanaman padi. Di situ pastinya ada 3 pilihan ataupun 3 kaedah mengenai penanaman padi. Jadi murid perlu pilih salah satulah daripada 3 kaedah tersebut. Mudah kan? Kemudian P2 merujuk kepada perenggan yang kedua. Dan perenggan yang kedua ini membincangkan maklumat tersurat dan maklumat tersirat. Jadi di sini antara alasan saya memilih kaedah tersebut kerana murid perlu lengkapkan perenggan yang kedua ini dengan menggunakan maklumat tersurat dan maklumat tersirat berdasarkan pilihan kaedah penanaman. Jadi di sini kalaulah murid pilih tanaman tabur basah kan. Jadi murid perlu menyatakanlah menulis maklumat tersurat dan tersirat bagi menjelaskan kaedah tersebut. Mudah kan? Dan P3 merujuk kepada perenggan yang ketiga sebagai perenggan penutup. Kesimpulannya, saya perlu menggunakan kaedah yang terbaik bagi penanaman padi supaya mudah diuruskan dan dapat menghasilkan padi yang berkualiti. Jadi di sini murid perlu menulis sebuah ulasan mengenai keputusan yang dibuat oleh Ruben mengenai kaedah penanaman padi. Diharapkan murid-murid dapatlah menyiapkan tugasan ini dengan sebaiknya. Selamat berjaya ya murid-murid. Semoga kita bertemu lagi dalam pembelajaran dan pemudahcaraan pada hari yang lain. Sekian, terima kasih.